Salam sejahtera diucapkan kepada Ustaz Kai dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 iaitu persembahan tentang nilai dan amalan yang terdapat dalam pelbagai agama dan kepercayaan masyarakat di Malaysia. Nama saya Teh Yi Qian dari kelas BISMP RBT tahun 1 Sem 2. Hari ini saya akan memperkenalkan sedikit tentang pengenalan kepada agama dan juga kepercayaan serta tentang nilai dan amalan yang terdapat dalam agama tersebut. Jadi saya akan mulakan dengan pengenalan kepada agama dan kepercayaan. Agama diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta dan juga pengawas alam semesta. Agama juga dipercaya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan yang didasarkan pada keyakinan tertentu. Selain itu, agama dapat diartikan sebagai suatu sistem kepercayaan yang memandang adanya kekuasaan ataupun kekuatan yang lebih tinggi untuk mengatur kehidupan manusia dan juga alam semesta. Manakala kepada kepercayaan, kepercayaan adalah harapan dan keyakinan seseorang terhadap orang lain mengenai kejujuran, kebaikan dan juga kesetiaan. Selain itu, kepercayaan juga boleh diartikan sebagai sikap yang ditunjukkan oleh manusia ketika mereka berasa takut. Jadi sekarang saya akan menerangkan nilai dan amalan yang terdapat dalam agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang merangkumi segala aspek kehidupan dan agama tersebut hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Terdapat 2 teras kepercayaan agama Islam iaitu rukun Islam dan juga rukun iman. Kitab suci kepada agama Islam ialah Al-Quran dan juga Hadis. Nilai yang pertama yang boleh didapati dalam agama Islam ialah nilai ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah adalah nilai yang mustahak dan juga penting bagi umat Islam. Contoh amalan ialah solat dan juga membaca Al-Quran dan juga hadis. Solat merupakan salah satu kewajipan asas dalam agama Islam. Agama Islam umat Islam akan solat 5 waktu setiap hari sebagai ibadah kepada Allah. Dengan menunaikan solat, umat Islam menunjukkan ketaatan dan juga ketakwaan kepadanya. Contoh lain kepada amalan ialah membaca Al-Quran dan juga hadis. Umat Islam akan membaca Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sebagai sumber penunjuk dan juga petunjuk hidup. Dengan cara ini, mereka menunjukkan ketaatan kepada Allah dengan memahami ajarannya dan melaksanakan dalam kehidupan harian mereka. Dan nilai yang kedua adalah nilai kejujuran. Jujur adalah salah satu nilai yang sangat penting dalam Islam. Dan kita boleh lihat kepada yang kiri, ialah saya berlakon sikit tentang situasi tidak boleh perlu menahan dahaga dan juga lapar. Okey, contoh amalan umat Islam bersikap jujur ialah bersikap jujur dalam berpuasa dan juga bersikap jujur untuk membayar zakat. Okey, bersikap jujur dalam berpuasa bermakna menahan lapar dan juga dahaga dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi umat Islam. Dengan menahan diri daripada makan, minum dan aktiviti yang berbuka dari fajar hingga matahari terbenam, umat Islam mengikut perintah Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Selain itu, umat Islam juga bersikap jujur membayar zakat. Dengan mengeluarkan zakat, umat Islam menunaikan perintah Allah untuk berkongsi rezeki dengan orang lain. Umat Islam juga digalakkan untuk jujur dalam menunaikan kewajipan zakat dan bersedekah dengan ikhlas dan ikhlas. Ikhlas saja.
tanpa sebarang ikatan ataupun kepentingan peribadi untuk membantu orang lain yang memerlukan bantuan. Kepada yang ketiga ialah nilai rasional. Umat Islam juga mementingkan nilai rasional dalam menjalankan kehidupan seharian. Contoh amalan ialah menjauhi dosa. Umat Islam taat kepada Allah dan akan berfikir sebab dan juga akibat sebelum membuat sesuatu perkara. Umat Islam juga diajar untuk menjauhi dosa dan juga maksiat. Mereka mengikuti ajaran agama untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah seperti maksiat, curang, dusta dan juga tingkah laku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kepada nilai yang keempat ialah beretika. Menurut ajaran agama Islam, nilai murni beretika sangat penting. Contoh amalan ialah menutup aurat dan juga jaga jarak dan juga sempadan dengan jantina lain. Okey, kepada menutup aurat, umat Islam diwajibkan untuk menutup aurat baik lelaki maupun perempuan. Bagi wanita, ini secara amalnya bermaksud menutup kecuali menutup badan kecuali muka dan juga tapak tangan dan memakai pakaian yang longgar supaya tak nampak shape badan. Okey, kepada jaga jarak dan sempadan dengan jantina lain, ini termasuk mengelakkan sentuhan fizikal yang tidak perlu seperti berjabat tangan serta mengekalkan tingkah laku yang sopan dan tidak merendahkan diri sendiri ataupun orang lain. Kepada nilai yang kelima ialah berdisiplin. Disiplin merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Contoh amalan ialah menempati masa. Islam amat meniti beratkan penganutnya menghargai masa. Allah telah berkali-kali menegaskan di dalam Al-Quran bahawa masa itu sangat berharga. Dan sesiapa yang membuang masa dan umurnya pada perkara yang lalai dan tidak mendatangkan faedah kepada agama akan dipersoalkan dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Contohnya, kita tidak boleh lewat ke kuliah. Jadi sekarang saya akan masuk ke subtopik nilai dan amalan yang terdapat dalam agama Buddha. Agama Buddha merupakan agama yang mengamalkan ajaran yang diasaskan oleh Siddhartha Gautama. Beliau dikenali sebagai Buddha. Dan agama Buddha mementingkan ajaran Buddha yang berasaskan 4 kebenaran mulia yang dapat dicapai melalui jalan 8 lapis mulia. Dan kitab suci agama Buddha adalah Tipitaka. Okey, nilai yang pertama terdapat dalam agama Buddha ialah kejujuran. Dalam ajaran Buddha, kejujuran dianggap sebagai salah satu daripada 5 prinsip moral yang penting. Contoh amalan ialah menghindari pencurian ataupun mengambil yang tidak diberikan. Penganut Buddha diajar untuk menghormati harta orang lain dan tidak mengambil apa-apa yang bukan milik mereka tanpa kebenaran. Ini termasuk pencurian, penipuan ataupun manipulasi yang membahayakan orang lain daripada segi kewangan. Amalan yang kedua ialah menghindari diri daripada berbohong dan juga berkata yang tidak benar. Contohnya berkata besar, fitnah dan juga lain-lain. Penganut Buddha digalakkan untuk bercakap benar dan juga jujur. Mereka diingati supaya tidak berbohong, memfitnah ataupun menyebarkan maklumat palsu yang boleh membahayakan orang lain. Kejujuran dalam bercakap merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga integriti peribadi dan perhubungan dengan orang lain. Nilai yang kedua ialah harga diri dan juga harga orang lain. Penganut Buddha diajar untuk memupuk nilai ini.
Contoh amalan ialah menghindari tindakan penyelewengan seksual. Penganut Buddha diajar untuk mengelakkan tingkah laku seksual yang tidak konsisten dengan norma moral dan juga etika Buddha, seperti kafir ataupun rogok. Kita tidak boleh rogok. Amalan yang lain ialah menghindari pembunuhan ataupun menyakiti segala bentuk kehidupan. Penganut Buddha diajar untuk menghormati kehidupan dan tidak melakukan perbuatan yang boleh membahayakan ataupun membunuh makhluk hidup lain tanpa alasan yang munasabah, seperti membunuh ataupun keganasan terhadap manusia, haiwan ataupun makhluk hidup lain. Contohnya tidak boleh membunuh diri dan juga tidak boleh membunuh orang lain. Nilai yang ketiga ialah nilai hormat kepada agama Buddha. Hormat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Buddha. Contoh amalan ialah kita boleh lihat di sebelah kiri, mematuhi peraturan masuk kuil, iaitu temple. Masuk pintu temple, langkah pertama adalah melangkah dengan kaki kiri, kemudian kaki kanan, dan tidak boleh menapak ambang pintu ketika keluar daripada pintu temple. Langkah yang pertama adalah dengan kaki kanan melangkah melintasi ambang pintu, kemudian kaki kiri. Dua-dua boleh, tetapi tidak boleh sentuh ambang pintu itu. Dan dengan begitu akan membawa keberuntungan saat masuk dan kesialan saat keluar. Amalan yang lain ialah kajian dan amalan dharma. Penganut Buddha juga menunjukkan rasa hormat terhadap agama Buddha dengan mempelajari ajaran Buddha, Dharma dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Mereka boleh meluangkan masa membaca sutra Buddha, menghadiri kuliah ataupun kuliah Dhamma, dan juga melakukan meditasi dan renungan untuk mendalami pemahaman mereka tentang ajaran Buddha. Kepada agama Kristian merupakan agama yang mempercayai bahawa agama ini dibawa oleh Yesus Kristus. Hari Ahad dihaskan sebagai hari untuk melakukan aktiviti keagamaan di gereja. Dan kitab suci agama Kristian ialah Bible. Okey, nilai yang pertama ialah taat kepada Yesus. Taat kepada Yesus adalah nilai yang utama dan nilai yang mustahak dalam Bible. Contoh amalan ialah solat ataupun sembahyang. Okey, sembahyang berjemaah di gereja, gospel ataupun chapel pada setiap hari Ahad adalah wajib. Ada sembahyang yang mengikut tarikh. Contohnya doa perayaan Christmas iaitu Natal, ataupun dikatakan hari kelahiran Yesus iaitu pada 25 Disember. Hari Easter, hari April Fool iaitu 4 April. Okey, mereka juga menggunakan rosari untuk berdoa, sama seperti tasbih. Mereka juga mempunyai pelbagai jenis doa, contohnya sakramen penyambutan, sakramen pengurapan orang sakit dan juga sakramen perkahwinan. Amalan lain ialah membaca Alkitab iaitu Bible. Mereka akan mengambil bahagian dalam pembacaan jemaah. Di gereja-gereja Kristian adalah kebiasaan untuk membaca Alkitab secara terbuka semasa kebaktian. Penganut Kristian hadir untuk mendengar bacaan dan renungan Alkitab iaitu Bible daripada pastor ataupun pengarah rohani mereka. Mereka juga akan menghafal ayat Alkitab. Ramai orang Kristian menghafal ayat-ayat Bible yang penting sebagai cara untuk menguatkan iman mereka dan mengingati mereka tentang prinsip yang mereka percayai serta mengaplikasikannya pada kehidupan seharian. Kepada nilai yang kedua ialah kejujuran. Sikap jujur dan kejujuran merupakan nilai-nilai yang sangat dihargai dalam agama Kristian dan penganut Kristian diharapkan untuk mempraktikkannya dalam segala aspek kehidupan. Contoh amalannya ialah bersikap jujur semasa puasa. Agama Kristian iaitu aliran
Katolik akan berpuasa makan daging pada setiap hari Rabu dan juga Jumaat selama 40 hari tapi mengikut tarikh tertentu, iaitu bermula pada awal bulan Mac hingga pertengahan bulan April. Bagaimanapun, bukan berpuasa daging sahaja yang perlu. Bahkan, mereka juga perlu mengurangkan membuat perkara yang tidak penting dan tidak membawa faedah seperti menonton televisyen ataupun mendengar lagu dan juga muzik duniawi. Contoh amalan lain ialah jujur semasa membayar zakat ataupun sedekah. Zakat ataupun sedekah boleh dalam platform persembahan di mana mereka akan memberi wang semasa berdoa dalam gereja. Mereka juga boleh memberi zakat ataupun sedekah dalam berbentuk wang seikhlasnya untuk penambahbaikan gereja ataupun untuk membantu orang lain yang memerlukan bantuan. Mereka juga boleh memberi ataupun menderma makanan ataupun barang keperluan kepada orang yang memerlukan bantuan. Jadi sekarang saya akan menerangkan tentang agama Hindu. Agama ini mempercayai hukum karma yang berkaitan dengan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semua selepas mati. Kitab suci agama ini ialah Veda. Okey, jadi nilai yang pertama ialah nilai menjaga kebersihan fizikal. Orang Hindu mementingkan kebersihan fizikal sebagai bahagian yang penting dalam amalan agama mereka. Contoh amalan ialah mereka akan menjaga kebersihan tangan dan juga kaki adalah amalan wajib dalam agama Hindu. Mereka telah mempraktikkan amalan cuci tangan dan juga kaki sebelum masuk ke rumah dari luar serta sebelum tidur setiap malam. Jika individu itu baru balik dari mana-mana lokasi, dia sememangnya diwajibkan untuk mencuci tangan dan juga kaki kerana tidak mahu apa-apa bakteria ataupun kuman dari luar masuk ke dalam rumah. Orang yang lemah ataupun kurang daya imunisasi seperti bayi ataupun orang tua akan lebih mudah untuk mengelakkan diri dijangkiti penyakit. Okey, kepada nilai yang kedua ialah kesyukuran dan berterima kasih. Contoh amalan ialah menyanyi lagu seperti membaca doa sebelum makan. Ini sebagai tanda kesyukuran kepada Tuhan, alam dan juga ibu bapa yang telah menyediakan makanan untuk diri mereka di mana terdapat ramai orang di luar negara tidak dapat menikmati sesuap nasi pun. Okey, kepada nilai yang ketiga ialah keimanan terhadap agama Hindu. Contoh amalan ialah iman kepada agama Hindu dengan mematuhi dan mengamalkan prinsip Brahma. Amalan mengikut prinsip Brahma sangat penting. Contohnya, elakkan diri daripada membunuh termasuk binatang, tidak minum arak dan bahan yang memabukkan, tidak boleh merogoh dan mencabuli kehormatan wanita, dan dilarang mencuri serta merompak, dan akhirnya ialah tidak boleh mengambil ataupun merampas hak orang lain secara tidak sah, fitnah memfitnah. Jadi, pada agama Sikh adalah agama yang diasaskan oleh Guru Nanak dan terdiri daripada kaum Sikh. Tradisi dan juga ajaran agama ini berkaitan dengan sejarah, masyarakat dan juga budaya kaum Sikh. Agama Sikh percaya kepada adanya satu Tuhan yang dinamakan Wahguru. Kitab suci agama ini ialah Sri Guru Granth. Jadi sekarang saya akan menerangkan agama Sikh. Agama Sikh diasaskan oleh Guru Nanak. Okey. Jadi setelah ini saya akan menerangkan tentang agama Sikh. Agama Sikh diasaskan oleh Guru Nanak dan terdiri daripada kaum Sikh. Tradisi dan ajaran agama ini berkaitan dengan sejarah, masyarakat dan juga budaya kaum Sikh. Agama Sikh ini percaya kepada adanya satu Tuhan yang dinamakan Wahguru. Kitab suci agama ini ialah Sri Guru Granth Sahib. Okey, nilai yang pertama ialah nilai kerajinan. Contoh amalan ialah mereka sentiasa mengamalkan amalan Kirtani. Kirtani bermaksud
bekerja dengan tekun untuk mendapat perolehan ataupun pendapatan melalui hasil titik beluh sendiri. Kepada nilai yang kedua ialah keimanan kepada agama Sikh. Contoh amalan ialah sentiasa mengamalkan amalan Japna. Ini bermaksud mereka sentiasa bertakwa dan bermeditasi kepada Waheguru, iaitu Tuhan mereka. Ia sangat penting dalam kehidupan seseorang penganut Sikh. Tujuan sembahyang ialah untuk membersihkan minda dan juga meninggikan roh. Penganut Sikh haruslah bangun awal pagi dan melakukan 6 simran, iaitu bermeditasi kepada Tuhan yang menakjubkannya. Kepada nilai yang ketiga ialah baik hati. Contoh amalan ialah mereka sentiasa mengamalkan amalan Wat Shakna. Wat Shakna ini bermaksud berkongsi pendapatan yang diperoleh dengan orang yang lebih memerlukan dan kurang upaya. Seorang Sikh perlu mengeluarkan 1/10 daripada pendapatannya untuk tujuan menderma. Wan Shakna bukan sahaja meliputi aspek pendapatan ataupun kebendaan semata-mata, tetapi yang penting sekali berkongsi ilmu pengetahuan dan melakukan kebajikan kepada umat manusia tanpa mengira bangsa, agama dan jantina seseorang individu. Jadi sekarang saya akan menerangkan tentang kepercayaan Taoism. Ajaran Tao diasaskan oleh Lao Tzu. Agama Tao ini percaya kepada kepentingan keharmonian hidup dengan alam semesta. Kehidupan setiap manusia ditentukan oleh Tao yang bermaksud jalan, dan jalan dalam bahasa Cina ialah Lu. Tao Te Ching merupakan buku yang mengandungi ajaran Tao. Okey, kepada nilai yang pertama yang kita boleh mendapati dalam kepercayaan Tao ialah taat kepada agama Tao. Contoh amalan ialah pelaksanaan ajaran Tao Te Ching. Te Ching adalah teks klasik dan dalam Taoism yang dianggap sebagai panduan hidup yang mengajar prinsip asas Tao. Yang Tao Te Ching itu adalah kitab juga. Pengikut Taoism yang taat akan mengkaji, merenung dan mencuba mengaplikasikan ajaran yang terkandung dalam Tao Te Ching dalam kehidupan seharian mereka. Pengamalan upacara sembahyang kepada dewa-dewi dan nenek moyang seseorang patuh kepada tuntutan kepercayaan mereka. Dan ini adalah amalan yang menunjukkan taat kepada agama Tao. Bukan agama, kepercayaan. Okey, kepada kepercayaan Confucius, ajaran Confucius diasaskan oleh Konghuzi. Mereka percaya bahawa ajarannya menekankan prinsip moral yang tinggi seperti peri kemanusiaan, kesusilaan dan ketaatan kepada ibu bapa. Ajaran ini terkandung dalam buku Analek. Okey. Kepercayaan Confucius merupakan falsafah yang mendidik manusia melalui saluran pendidikan bagi menghasilkan manusia yang sempurna, disebut sebagai Junzi. Terdapat beberapa cara untuk menjadi Junzi, iaitu budiman dari kitab Lun Yu dan Konghuzi. Pertama ialah nilai bersopan. Amalannya ialah melayani orang lain dengan bahasa yang baik dan teliti sesuai dengan adat. Nilai yang kedua ialah kerajinan. Amalannya ialah bekerja dengan tegas dan bersungguh-sungguh. Nilai yang ketiga ialah nilai baik hati. Amalan ialah membantu orang lain untuk menjayakan perkara yang baik. Dan nilai yang terakhir ialah nilai rasional. Contoh amalan ialah tidak membantu orang lain untuk menjayakan perkara yang jahat. Maksudnya, kita perlu berfikir sebelum bertindak. Jadi sekarang saya akan menerangkan tentang kepercayaan animisme. Animisme adalah kepercayaan bahawa segala sesuatu yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai roh dengan watak baik ataupun buruk. Penganut kepercayaan ini percaya bahawa setiap objek atau
kawasan di muka bumi ini mempunyai roh yang mesti dihormati agar tidak membahayakan manusia. Kepercayaan tersebut juga percaya bahawa roh orang yang telah mati boleh memasuki tubuh haiwan. Penganut percaya bahawa pokok, batu, kayu dan gunung mempunyai semangat ataupun kuasa tersendiri. Oleh itu, animisme juga boleh diertikan sebagai kepercayaan manusia terhadap roh nenek moyang. Okey, nilai yang terdapat dalam kepercayaan animisme ialah sikap hormat. Contoh amalan ialah menghormati dan menghargai serta melindungi kepada benda-benda sekeliling, terutamanya alam sekitar dengan baik. Okey, sekarang sebelum tamat, saya akan menerangkan sikit kepentingan agama. Pertama ialah supaya dapat membentuk pandangan hidup dan moralitas. Agama memberikan pandangan hidup dan moralitas yang mengatur tindakan manusia dan membentuk kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut oleh individu ataupun masyarakat. Kedua ialah memberi rasa ketenangan dan keamanan. Agama dapat memberi rasa ketenangan dan juga keamanan bagi individu yang percaya pada keberadaan Tuhan ataupun kekuatan supranatural yang lebih besar. Yang ketiga ialah kepentingan agama ialah meningkatkan kehidupan sosial. Agama mempromosikan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kehidupan sosial seperti kasih sayang, keadilan, kerjasama dan juga toleransi. Terakhir ialah memberi arah hidup. Agama dapat memberikan arah hidup yang jelas dan juga memberikan tujuan yang lebih besar bagi individu dan juga masyarakat. Dan ini adalah rujukan saya rujuk apabila saya buat persembahan ini. Okey, sekian, terima kasih. Bye-bye.